Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. So, kelas kita malam ni kita nak go on sebenarnya sambungan daripada semalam lah. Kita punya kelas pasal hibah. Okay. Cuma hari ni kita nak go, semalam tu more kepada proses. Hari ni kita nak go on dia punya aplikasi dia lah. Maknanya macam mana kita boleh gunakan hibah ni untuk selesaikan masalah orang. Okay. Now, pertama sekali kena faham fungsi asas hibah. Okay. Fungsi asas hibah. Okay. So, ingat tak kita punya piramid semalam tu? Ada empat tu. Piramid semalam tu kan? Okay, so simple je. Bila saya sebut pasal bila fungsi asas hibah ni, of course sebenarnya kita boleh gunakan ini sebagai door opener untuk kita, bila kita jumpa orang kan, kita nak cerita pasal hibah kan. Okay. So cerita pasal ni dulu. Okay. So pertama sekali, semua orang kena faham dan dia kena jelas bahawa tentang proses apa yang berlaku selepas kalau kata berlakunya pemergian seseorang Islam dekat Malaysia lah. Maknanya bila seseorang tu meninggal, ada kos ataupun kos lah, kita boleh gunakan kos lah. Ada kos yang perlu dikeluarkan lah. Okay. Ataupun bila seseorang tu dah tak ada, ada kos yang perlu dikeluarkan. Okay, number one, kita cerita pasal kos pengurusan, kos nak urus jenazah, betul tak? Ini yang paling sikit lah, betul tak? Okay. Lepas tu, sebelum segala harta-harta dia ni boleh orang kata difaraidkan, dia perlulah settlekan segala hutang-hutang yang maknanya waris siapa yang kena settlekan ni? Waris lah. Sama ada isteri atau anak. Okay. Kos hutang. Lepas tu, apa lagi kos yang perlu dikeluarkan? Kos pengurusan. Kos pengurusan harta pusaka. Specifically, amanah raya berhad. Okay. Bila seseorang tu meninggal, nak uruskan harta dia, kena buka file dekat amanah raya. Okay. So, nak buka file dekat amanah raya tu pakai duit tak? Right. Pakai duit. Okay. Right. Lepas tu last sekali, kos sara hidup. Ataupun survival untuk siapa? Untuk waris. Faham tak? Okay, ini fungsi asas dia. Maknanya macam mana kita nak ceritakan. So contoh, kalau katalah kita jumpa orang tu, dia kata dia dah ada takaful. Okay. Dia kata dia dah ada takaful. Alright. Now, dengan so katalah dia ambil satu plan 100.5. So kalau 150 sebulan, ada medical card tak selalunya? Ada medical card. Ada hibah tak? Pun ada hibah juga. Sebab basic kan. Tapi hibah ni banyak ke sikit? Sikit. Hibah ni sangat-sangat basic. Jadinya, kalau katalah hibah dia baru 10,000, rasa-rasa 10,000 cukup tak nak tanggung semua ni? Tak, suku daripada hutang aja. Silap-silap mungkin baru dekat 10,000, mungkin sampai sini je kot. Nak urus jenazah, lepas tu mungkin sampai suku pada hutang lah, macam Zul cakap. So mungkin kat sini lah. Kita tukar colour sikit. So mungkin sampai sini je. So, yang ni macam mana? So cik, baki hutang you macam mana? Takkan isteri dan anak kena selesaikan? Kos pengurusan amanah raya, esok siapa yang kena keluar? Isteri dengan anak juga yang kena keluar. Kan? Anak masih kecil, masih bersekolah, bawah 18 tahun, baru 5 tahun lah let's say katakan. Macam mana nak survive? Macam mana nak sara hidup in the next 10, 20 years? Betul tak? So, this is why you perlukan hibah. So cik, inilah sebab kenapa you perlukan hibah.
Okay. Because mati itu pasti ke tak? Mati itu pasti. Mati itu adalah pasti. Semua orang mati itu tak? Okay. Cumanya cik kena faham. Kalau kata kita tinggalkan keluarga kita dalam kesusahan, kan? Senang cerita macam ni lah. Dalam Islam tuntut kita tinggalkan keluarga kita dalam kesenangan ke kesusahan? Kesenangan. Kan? Petik dia surah Al-Baqarah kan. Dalam Al-Baqarah pun dah tulis panjang lebar dah kan. Tinggalkan isteri dan anak-anak kamu dalam keadaan yang tidak meminta-minta. Jangan tinggalkan isteri dan anak-anak kita dalam keadaan meminta-minta. Tapi kalau katalah apa yang ditinggalkan tu cukup nak survive sampai sini sahaja, rasa perlu minta. Confirm lah. Confirm. Sebab tu kena faham. Number one, piramid kita ni. Okay. So, bila nak pakai piramid ni, ini kita pakai piramid ni nak cerita fungsi asas hibah. Okay. Kita nak cerita fungsi asas hibah. Okay. So, penting tak perancangan kewangan dengan hibah? Is it important? Yes. So dekat Malaysia ni rasa-rasa certain golongan sahaja perlukan hibah ataupun sebenarnya semua golongan perlukan hibah? Semua. Siti rasa macam mana Siti? Hibah ni certain golongan sahaja ke ataupun semua orang kena ada hibah? Semua. Betul tak? Okay. Zul, clear Zul? Clear. So fungsi asas hibah ni, presentation fungsi asas hibah ni, piramid ni kan. Piramid ni sesuai kita gunakan untuk orang yang dia zero, tak tahu apa pasal hibah. So dia tanya, aku nak tahu pasal hibah. Hibah ni macam mana? Inilah cerita ada kan. Hibah masuk dekat sini lah. So kat mana hibah bantu family dia? Kat sini datangnya hibah. So kalau katalah dia buat satu plan hibah sebanyak, okay, hibah yang ideal adalah kita kena tinggalkan sekurang-kurangnya 10 tahun daripada pendapatan tahunan. Annual income So kalau katalah hamba Allah tu income dia RM5,000 sebulan. Betul. Setahun berapa? RM60,000. Betul. So kalau 10 tahun 600. So inilah amount hibah yang dia kena tinggalkan. Okay. So kalaulah isteri dan anak-anak dapat hibah berjumlah RM600,000. Settle tak ni? Alhamdulillah. So, boleh settle tak ni? Boleh settle tak ni? Settle semua. Settle. Settle tak piramid? Sebab tu cik, hibah ni, ni kita gariskan, hibah ni adalah satu protection layer kepada semua hutang-hutang ni ataupun kos-kos ni. Inilah hibah. Lapisan ni adalah clear? So you just imagine kalau kata hidup you tak ada benda ni. Kalau kata hidup you tak ada ni. Siapa yang kena tanggung? Waris. Waris. Kalau anak dah besar, okey. Kalau anak sulung pun baru 5 tahun, disaster. Disaster. Okey? So simple lah cara nak present macam ni pasal hibah. Pak An, okey tak? Simple tak? Simple bang. Boleh. Nak fahamkan orang konsep asas hibah. Okay, this is number one. Number two. Hibah sebagai pelan ganti gaji. Ataupun sebagai income replacement. So hibah ni cik, hibah ni sebenarnya sangat-sangat powerful sebab hibah ni banyak aplikasi dia yang orang Islam boleh gunakan. Okay. Antaranya adalah dia boleh jadi satu plan ganti gaji, income replacement. Contoh, ada breadwinner. Ada breadwinner dalam family. Okay. Breadwinner ni orang yang mencari nafkah. Okay. So katalah dalam family tu breadwinner seorang je, which is ayah. Maknanya maknya tak kerja lah. Okay. Kalau kata kita tak lindungi gaji ayah, apa jadi pada
lepas tu kalau something happen pada ayah, sakit tak? Problem tak? Belum. Okay, now macam mana kita nak cerita dalam bentuk konsep presentation, cerita pasal plan ganti gaji ni? Kita gunakan root and tree. Kita gunakan analogi root dengan tree. Okay, so root and tree ni simple je. Pertama sekali, ini dia akan menguji sikit bakat engkau melukis lah. Kena pandai lukis sikit. So katalah ini akar pokok. Akar pokok. Okay. So akar ni yang membentuk satu pokok. Okay. Dan disebabkan akar ni sangat kuat, okay, maka pokok ni pun sebenarnya sangat besar lah. Okay. Cantik tak pokok aku? Oh, cantik sangat bang. Jangan berani kutuk pokok aku. Okay. Okay, katalah daripada pokok ni pula kan, daripada pokok ni pula ada buah apple. Buah apple. Buah apple. Buah apple. Buah apple. Buah apple. Okay. Okay, nampak? Buat bulat je lah, senang. Dah apa rupa dah. Okay. Now, kena faham. Okay. Okay, prospek. Kenapa saya kata you perlu lindungi gaji you? Okay, kita ambil ibaratnya pokok kita lah. Alright? Okay, kita ibaratkan, maknanya kita ibaratkan you ni sebagai sebuah pokok. Okay. Sebuah pokok yang rimbun, yang berbuah lebat. Okay. Now, cek prospek. Okay. Right. Now, katalah you dekat sini. Okay. Ini pokok ni you lah. Okay. Okay. Cek prospek, pokok ni adalah you. Okay. Akar-akar ni pula adalah income ni. Okay. Akar-akar ni adalah income ni ataupun gaji you lah. Pendapatan. Okay. Okay. Dan bila, silap. Okay. So, katalah pokok ni adalah you. Okay, pokok ni adalah you Okay. Lepas tu, dan you seorang yang sihat, you seorang yang kuat dan you boleh bekerja. Okay. Bila you boleh bekerja, you boleh bawa masuk income pada family, betul tak? Betul. Dan katalah buah-buah ni ibaratnya you punya income yang you bawa masuk family. So katalah buah ni lebat, maknanya income sikit ke banyak? Banyak. Okay. Katalah ini income untuk bayar kereta. Ini income guna untuk bayar rumah. Yang ni income guna untuk anak-anak education. Yang ni income buat beli barang dapur. Nampak tak? Yang ni income guna untuk rumah sebiji lagi, investment, kan? Yang ni income guna untuk utilities, bil api, bil air, bil Unify sebagainya. Betul tak? Okay. So katalah pokok ni ibaratnya you, buah ni ibarat income yang you bawa pada family. Dan setiap buah ni dia bayar satu komitmen. Katalah yang ni bayar kereta, ni bayar rumah dan sebagainya. Now, but one day, katakanlah one day ada orang datang dan tanpa you boleh jangka, ada orang datang dan dia tiba-tiba dia tebang pokok ni. Dia cut off pokok ni. Dia tebang pokok ni. Okay. Kita boleh zahirkan bila pokok kena tebang tu ibaratnya macam hilang.
Jangan cerita mati lah. Hilang upaya ke Kekal. ataupun total permanent disability. Di Ni ingat TPD Katalah you hilang upaya. Bila hilang upaya boleh kerja tak? Tak boleh. Tak boleh kerja. Bila tak boleh kerja ada income tak? Tak ada. Tak ada Okay. So ibaratnya bila tak ada income, pokok kena Terbang. pokok kena tebang. Now, cik prospek. Kalau you ada satu akar yang kuat, kan? Kalau you ada satu akar yang kuat, kalau you ada satu akar yang kuat, walaupun kena tebang tapi boleh tumbuh balik tak pokok? Boleh. Macam mana nak kuatkan akar ni? Macam mana nak kuatkan akar? Macam mana nak protect akar? Pak An, macam mana nak protect akar? Letak baja. Baja tu apa? Baja tu secara zahirnya apa? Kita nak kuatkan akar ni. Kalau akar tu kuat. Hibah. Dan perlindungan dia. Apa dia? Hibah. So akar yang kuat adalah macam mana kita nak kuatkan akar, kita kena ada hibah. Sebab bila ada hibah, kalau katalah you hilang income sekalipun, kan? Tapi sebab ada hibah, pokok boleh naik balik tak? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Kalau katalah you ada hibah 500,000, pokok boleh naik balik tak? Boleh. Pokok boleh naik balik, tak ada masalah. Dah kena tebang boleh naik balik, tak ada masalah. Bila pokok boleh naik balik, komitmen terjaga tak? Boleh berbuah balik tak? Boleh berbuah balik, tak ada masalah. Tapi you just imagine, kalau katalah pokok kena tebang, tiba-tiba akar pun tak kuat. What happen? Pokok tumbang tak? Tumbang. Pokok akan tumbang. Pokok tumbang. Tapi now, sebab ada hibah, kita kuatkan lagi akar ni. Walaupun pokok tu kena potong, hilang upaya, tak kerja, hilang income, hilang punca pendapatan. Walaupun akar kuat, akar tu yang akan hidupkan balik pokok, seterusnya dia akan create balik buah-buah ni. Stream of income ni. Okey tak? Okey tak Pak An? Okey bang. Maknanya cik, kalau you nak tanam pokok, you nak pokok you akar dia kuat ke akar tak kuat? Akar dia kuat. Rasa-rasa sekarang ni akar kau kuat ke tak? Tak kuat. Sebab apa? Tak ada hibah. Belum ada hibah. Betul. Nampak macam mana nak psycho? Nak psycho bang. Kan? Pak. Bang, sekarang ni rasa-rasa pokok kau kuat ke tak kuat? Now, bila orang nak datang bila ataupun siapa yang nak datang pokok kita ni, kita boleh jangka ke? Tidak. Tak boleh. Bila masa. Itu masalah dia, kita tak tahu bila orang nak datang potong Pokok. kita tak tahu. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Sebab tu kena bersedia daripada sekarang. Kena bersedia daripada sekarang. Right? Okay? Ya, dapat. Macam mana nak cerita pasal ganti gaji, faham? Dapat Pak An clear Pak An Clear bang. Okay. Lastly, sekejap lastly pula, nombor 3, sekejap. Okay. Now, nombor 3. Yang ketiga adalah hibah sebagai MLTT. Nampak ni? Okay. Apa maksud MLTT?
Mortgage loan. Tak ingat lah. Relative okay. Level term takaful. Okay. MRTA mortgage reducing term insurance. Ni MRTA Kalau Islamic mortgage reducing term takaful lah, MRTT. Okay. MRTA or MRTT ya. Okay. Ni MLTT. Okay. Now, kenapa kena ada MLTT? Kenapa kena ada insurans rumah? Cover orang kata jika berlaku apa-apa. Kan? Ha. Maknanya kalau jadi apa-apa adalah betul. Okay, now katalah hamba Allah ni beli rumah. Katalah Zul beli rumah. Rumah Zul katalah 500,000. Okay, ikat 30 tahun. Okay Zul? Amin. Okay. Amin. Boleh. Okay. Now, so kita kena buat satu graf. So kita buat satu graf. Maknanya graf hutang versus dengan time lah. Betul? Okay. So kalau ikut, katalah Zul beli rumah 500,000. So 500,000 katalah kat sini kan. Okay. Betul tak? By right, Zul ikat selama 30 tahun. Ya, 30 years kat sini ya. Betul? Okay. Katalah katalah ni 10 years. Sini 20 years. Okay. Okay. Okay, Zul beli rumah 500,000, ikat 30 tahun, lepas tu dia ambil MRTA, mortgage reducing term assurance. Faham Okay, mortgage reducing term assurance, maknanya dia ambil MRTA. So, bila dia ambil MRTA, samalah dia akan MRTA ni pertama sekali kena faham. MRTA ni dia melekat dengan owner ke dia melekat dengan rumah? Rumah. So dia akan ikat dengan rumah. MRTA ni dia akan ikat dengan rumah. So bila dia start bayar loan dia, ni kosong lah. So daripada hutang, sorry. Katalah rumah 500,000, dia hutang, katalah dia down payment 50,000, dia hutang 450,000 lah, let's say. Betul lah. 90% loan kan, contohlah. Okay, so dia hutang 450,000. So after 30 years, hutang pun tinggal hutang habis lah, betul tak? Okay. Now, bila dia bayar loan rumah, automatically dia akan bayar sekali. Loan tu akan dimasukkan sekali dengan jumlah MRTA, betul tak? So ini MRTA, ini rumah, ini yang dibayar, ini dibayar loan, ini dibayar MRTA. Okay? Sama juga, MRTA itu akan ikut. Tapi yang dia tak perasan adalah ni. Nampak tak ada gap? Apa dia ni? Ini adalah interest. Ini adalah interest ataupun BLR. Okay. So kita ambil bagi satu senario. Katakanlah hamba Allah tu tengah bayar rumah, tahun ke-20 meninggal. Tahun ke-20 meninggal. Kat sini meninggal.
katalah masa dia meninggal ni, baki loan tinggal 450,000, dah bayar 20 tahun, katalah baki loan tinggal lagi 200,000. Okey. Okay. Maknanya baki loan kat sini 200,000 kan? Ya. So MRTA hanya akan bayar, MRTA akan bayar 200,000 ke dia bayar sekali dengan interest? Dia bayar 200,000 tak sekali interest. Dia bayar 200,000 Sahaja. interest ni siapa yang kena bayar? Waris. Interest masih perlu dibayar oleh waris yang kena settle. Nampak? Number one. Number two, okay. Number one, MRTA dia ikut, maknanya dia ikat dengan rumah. Dia tak ikat dengan owner rumah. Faham tak? Okay. Number two, dia reducing. Maknanya waris memanglah rumah free, tapi kalau katalah waris tak settlekan interest ni, dapat tak rumah? Hutang. Tak dapat lagi. Waris kena bayar interest Sam. dia kena bayar lamsam, barulah rumah tu boleh dilepaskan oleh bank. Faham tak? So mortgage reducing ni maksud dia amount protection tu akan menurun mengikut harga rumah masa tu. Mengikut loan rumah masa tu. So bila loan, kalau kata loan dah tinggal 200,000 lah yang bank akan bayar. Faham tak? Faham tak? Mal, faham tak? Pak An faham tak? Faham. Dia reducing, dia akan ikut. Okay. Yang ketiga, kena bayar interest lagi. Kena bayar interest. So interest ni siapa yang kena bayar? Waris kena bayar. Okay. Faham? Jelas? Jelas. Okay. Now kita tengok beza. Dengan MLTT. Okay. So kalau kata Cik Prospek tahu tak sebenarnya kita boleh gunakan plan hibah ni untuk ganti MRTA ataupun untuk ganti takaful rumah kita. Okay, mari saya tunjukkan macam mana dia ganti ataupun macam mana dia lebih bagus daripada MRTA. Okay, so sama je. Katalah loan 450k. Okay, start bayar, ikat selama 30 tahun time, money. So 30 tahun kat sini kan. Okay. 10, 20. 10 years, 20 years Okay. So MLTA, bila dia ambil MLTA, so MLTA ni apa maksud dia? Mortgage level term takaful. Apa maksud level? Sama. Ini maksud level. Dia sama. Dia fix. Okay. So katalah dia buat protection sebanyak, dia buat satu plan, kita bagi warisan plus, dia ambil hibah tu sebanyak 500,000. Faham? So katalah kat sini berapa? Katalah dia ambil 500,000. So fix tak 500,000 ni? Fix. So fix. Daripada tahun kosong sampailah tahun 30 fix 500,000. Okay. So katalah senario yang sama. Katalah dia meninggal. Katalah dia meninggal dekat tahun ke-20. Meninggal. Kan? Berapa dia dapat? 500,000. Pak An, faham? Faham. Dia meninggal kat sini. So berapa dia dapat? Dia akan dapat 500,000. Okay. Katalah sama. Baki loan time tu tinggal 200,000. Kan? So MLTT 500k. Balance 200k. Ada baki tak? Ada. 300k pergi kat siapa? Waris. Terus.
Katalah interest tolak lagi 50k. Interest. Ada balance tak? 250,000. Boleh tak anak dengan bini pakai? Boleh tak anak dengan bini pakai 250,000 nak survive? Boleh. On top of that ada cash value lagi tak? Ada. Daripada plan warisan tu sendiri, katalah cash value ada lepas 20 tahun, katalah ada 100k. Ada. Kau nampak tak? Rumah dapat, cash pun dapat tak? Dapat. Rumah dapat, cash pun dah dapat. Number one. Number two, bila dia ambil satu polisi warisan, polisi warisan ni attach pada rumah ke attach pada owner rumah? Owner. Maknanya kalau katalah owner jual rumah ni, kan, dia perlu tak tutup plan warisan? Tak perlu. Kalau dia beli rumah baru, katalah rumah baru tu lagi, katalah rumah baru lagi 500,000, apa dia perlu buat dengan warisan ni? Pakai yang ni warisan. Upgrade je lah. Tambah je lah nilai hibah tu. Dia katalah rumah pertama 500,000, dia jual, dia beli rumah kedua katalah 1 juta kan. So tambah je lah lagi 500. Nampak tak? Now, kau tengok MRTA pula. MRTA, kalau katalah kau jual rumah ni, MRTA ikut tak sekali? Tak ikut. MRTA ikut ke tak ikut? Memang dia tak ikut. MRTA ikut. MRTA dia attach dengan rumah, dia bukan attach dengan owner rumah. Dia attach dengan loan kan? So bila kau tutup loan, MRTA ikut tak loan? Ikut lah. So katalah kau dah bayar MRTA 20 tahun, dapat ada cash value tak? Tak ada. Dapat balik tak 20 tahun yang kau dah bayar tu? Tak. Tak ada. Tak dapat lah, untung ke rugi? Rugi. Faham tak? Faham tak? Faham. So siapa yang untung? Bank lah. Bank juga yang untung. Faham tak? Kalau kau baru bayar 5 tahun, okey. Kalau kau dah bayar 20 tahun, tiba-tiba meninggal. So mana you nak? Yang dah bayar 20 tahun, tapi dapat cash 1/2 juta, tolak hutang, tolak interest, ada lagi duit, tambah lagi cash value, ataupun lepas 20 tahun meninggal, tak dapat apa-apa. Siap kena bayar lagi interest. Mana you nak? Mana abang nak? Pak An, mana kau nak? Mesti nak MLTT. Yang attach dengan rumah ataupun attach dengan owner rumah? Owner rumah lah. Yang ada cash value ataupun yang tak ada cash value? Ada cash value. Cash value. Okay. MRTA kena bayar lamsam tak? Setahun? Mana you nak? Yang kena bayar lamsam setahun 6,000, 7,000, 10,000 ataupun boleh bayar bulan-bulan, sebulan 200? Sebulan 200 lah. Jangan jadi tak cerdik. Jangan jadi tak cerdik. Tak cakap. Faham tak? Nampak tak beza dia? Okay. So kita recap balik. Dia punya number one. Okay. MRTA versus MLTT. Okay. Number one, MRTA attach dengan Rumah. attach dengan loan ataupun attach dengan rumah. Betul. Yang ni attach dengan Owner. owner. Okay. Number two, tak ada cash value. Betul tak? Betul. Ada cash value, betul? Padam sikit ni. Okay. Lepas tu apa lagi? Flexible maknanya ni attach dengan loan dah. Okey. Ini reducing. Maknanya nilai coverage dia menurun mengikut Tahun. mengikut masa. Nilai coverage tu turun. Yang ni nilai coverage turun ke fix? Fix. Sebab tu dia level. Okey. So yang ni level. Okey. Lepas tu yang ni mahal. Kena bayar lamsam tu lah. Yang ni tak adalah murah tapi dia boleh bayar Monthly. Kau boleh bayar monthly kan. Kau boleh bayar monthly. Okay. Mana hilang? Sudah hilang lah. Allah.
Okay, ni ada. Okay. So yang ni boleh bayar monthly. Faham tak? Beza dia. Rasa-rasa boleh cerita tak dengan orang ni? Zul, boleh cerita tak dengan orang Zul? Boleh. Okay. Yang ni mahal, yang ni boleh bayar monthly. Kan? Lepas tu, last kali of course, yang ni rugilah. MRTA rugi. Sebab apa? Sebab kena bayar interest. Betul tak? Yang ni siap ada cash value plus balance lagi. Betul tak? Okay bang, kalau abang cerdik, abang nak kiri ke kanan? Kanan. Bagi IC dengan credit card, kita start sekarang. Close. Pan, kalau jumpa klien-klien property kau, boleh tak cerita ni? Boleh. Aku nak kau praktis benda ni. Gunakan macam mana aku present ni, sebiji-sebiji. Boleh bang. Okay, kena expertkan cerita MRTA dengan MLT versus MLT. Okay. Clear? Clear. Okay. Power tak hibah ni? Oh, power bang. Aduh. Okay, lepas tu last kali, sekejap. Aku nak delete ni sekejap Aku banyak nak page kosong ni. Oh, ni yang tadi. Boleh lah. Okay. Okay. So last kali. Tajuk last kali malam ni adalah okay. Nombor 4. Business succession plan. Okay. So hibah ni kita boleh gunakan. Kita boleh propose pada orang-orang yang ada business. Small to medium lah. Okay. Ataupun SME lah. Okay. Atau SME. Contoh. Zul, aku mute je Boleh. Boleh. Okay. Small to medium punya business lah. SMEs lah, right? SME. Okay. Okay. Contoh apa dia? Contoh small to medium punya entrepreneur. IKS. Apa dia? Buat kerepek. Kerepek, Hello. ayam, telur kan. Kedai warung, kedai makan. Warung, kedai makan dan sebagainya. Okay. So ini adalah golongan-golongan yang korang boleh jumpa dan korang boleh propose business succession plan ataupun plan penyambungan bisnes melalui menggunakan hibah. So macam mana hibah ni boleh bantu dia dalam usaha dia nak turunkan bisnes daripada satu generasi kepada satu generasi. Faham? Okay. Now, macam mana kita nak ceritakan? Kita akan gunakan satu presentation dia panggil The Flow of Water. TFOW. Aliran air. Aliran air. Faham aliran air. Okay. Now, katalah Zul, kau prospek akulah. Okay, kejap. Okay. So, Cik Zul, katalah Cik Zul ada satu bisnes. Katalah kau buka bengkel. Bengkel kereta lah, let's say. Okay. Tak best, bengkel kereta tak best. Katalah kedai makan lah, kedai makan. General sikit. Katalah kau ada kedai makan ni. Okay. So, pertama sekali, saya nak ceritakan sikit pasal flow of water. Maknanya aliran air ni.
Okay, Cik Zul? Okay, Cik Zul. Cik Zul tahu tak air-air yang semua air yang berkumpul dekat laut ni dia ada punca air dia. Dia ada punca air dia. So selalunya punca air ni daripada atas gunung lah. Itulah punca air ni daripada atas gunung. Daripada satu tasik. Lake. Okay. So katalah air semua berpunca daripada lake ni. Okay. So daripada lake, air ni akan melalui sungai. Dia akan lalu river. Betul lah? Seterusnya, daripada river ni, daripada sungai ni, dia akan mengalir pergi mana? Sungai pergi mana? Daripada sungai dia akan pergilah. Macam belajar alam dan manusia pula kan? Daripada sungai dia akan pergilah. Dia pergilah. Okey, daripada sungai dia akan pergi laut, ocean lah. Faham? Okey. So sama juga, inilah proses dia, Ratusan tahun laut tu kering, dia akan start balik. Bila laut tu kering, dia akan menjadi balik tasik dan dia akan mengalir balik ke sungai. Seterusnya dia akan mengalir balik daripada ocean tu dia akan mengalir balik seterusnya menjadi satu lagi tasik, dia kering, pada kering lalui proses dia kering, dia akan jadi tasik balik. Lepas tu beberapa tahun lepas tu pula proses yang sama akan take over. Maknanya air daripada lake tu akan mengalir balik ke sungai dan dia akan berkumpul balik dekat ocean. Okay, faham? So cik, inilah proses, inilah flow of water, inilah proses aliran air. Yang kita sedia maklum lah, maknanya air akan start dekat lake, dia mengalir pergi river, pergi ke ocean, pergi ke laut. Bila pergi ke laut, after a few hundred years, laut tu akan kering, dia akan bentuk lake balik, seterusnya dia akan lalui proses yang sama balik. Okay, setuju je? So apa relation ataupun apa kaitan? Sekejap, aku serabut pula biru-biru ni. Kena lukis balik. Okay. Tahu cik, apa kaitan saya nak cerita pasal financial dengan air? Okay. Okay, ni lake. Okay, dia mengalir ke river. Pergi ke ocean. Seterusnya, ocean tu akan kering sehingga menjadi satu tasik balik dan dia akan mengalir balik. Menjadi lagi satu ocean. Okay. Faham clear Zul? Faham clear Okay cik. Now apa kaitan financial, apa kaitan harta dengan duit? Now cik, ibaratnya adalah duit you sama dengan air tadi. Okay. Duit you ibaratnya adalah air tadi. Okay. Katalah lake ni adalah you. So apa yang you bawa pada family? So lake ni katalah adalah you dan juga business you. Katalah kedai makan ataupun restoran you ataupun warung you. So ini adalah tasik you. Dan tasik ni pula ni business kedai makan you. Okay. So dalam lake ni ada air, maknanya ada duit. Maknanya dia bring in duit. Dan air ni mengalir ke sungai. Seterusnya masuk ke ocean dan ini adalah ibaratnya
Daripada restoran you ni, dia create apa? River ni apa? River ni adalah you punya income. Okay, Cik? So lake ni adalah you dan juga restoran you. River ni adalah income yang you bawa kepada family. Income yang you bawa kepada family. Terusnya income ni akan masuk berkumpul. Saban tahun dia akan masuk berkumpul ke dalam ocean of wealth. Maknanya ataupun lautan duit ataupun lautan kekayaan you lah. Okay, so you ada satu lake, you ada satu business, you ada satu entity yang buat duit, yang buat river of income, yang dibawa masuk dan berkumpul ke dalam you punya ocean of wealth. Yang dikumpulkan ke dalam satu lautan kekayaan, laut duit ni. Kau punya bank account lah. Faham tak? Okay. Now katalah kau ada banyak river. Katalah ini kau ada 5 restoran. So ada berapa river? Kalau 5 restoran? 10. Kalau ada 5 restoran, ada 5 river. Kan? Betul tak? Kalau ada satu restoran, satu je lah river, betul tak? River Betul. of income. Okay? Now, persoalannya sekarang ni, Cik, kan? Persoalannya sekarang ni adalah okay. Okay. So tanggungjawab you sekarang ni adalah Cik kena pastikan bahawa ocean of wealth, lautan kekayaan tadi itu, Cik boleh pass down kepada lake di bawah you, which is apa? Waris. Waris. Anak-anak, anak isteri lah. Okay. So Cik macam mana Cik nak pass down lautan kekayaan tu kepada anak dan isteri? Okay. So this is where Cik kena ada persediaan. You kena ada satu mekanisme yang boleh transfer lautan kekayaan tu, duit tu daripada satu generasi ke satu generasi. Kalaulah kata you boleh transfer ocean of wealth ni kepada lake yang seterusnya. Dan lake yang seterusnya pula create another river of income. Seterusnya pergi ke ocean of wealth anak-anak you, cucu-cucu you. Kan? Meaning that dia boleh take over lah. Faham tak? Dia boleh take over business tadi lah. Okay. Tapi Cik, you just imagine kalau katalah generasi pertama, first generation, okay ni first generation, ini second generation. Katalah generasi pertama decide untuk tak nak turunkan duit ni. Apa jadi pada generasi kedua? Tak dapat apa-apa. Maknanya dia kena restart balik, betul tak? Dia kena restart everything, dia kena create river income yang baru, dia kena create ocean of wealth yang baru. Maknanya kekayaan tu sustainable tak kekayaan? Tak. Dia boleh tak kekalkan kekayaan family tu? Dia tak boleh. Dia tak boleh kekalkan kekayaan family tu. Nah, macam mana saya kata hibah ni boleh kekalkan kekayaan family? Simple je Cik. Katalah you dah kumpul harta-harta you, ke dalam you punya ocean of wealth tadi kan? Ke dalam you punya ocean of wealth tadi kan? Okay. Okay, you dah kumpulkan harta kekayaan you ke dalam you punya ocean of wealth tadi. Okay. Daripada harta kekayaan ni pula, you create satu jambatan. You create satu jambatan. Jambatan lump sum income ataupun lump sum cash. You yang linkkan. Macam mana saya kata tadi you linkkan? Okay, kalau katalah one day tiba-tiba lake ni, kalau katalah tiba-tiba river ni kering.
Maksud saya kering, kalau katalah owner tadi tiba-tiba meninggal ataupun lumpuh kekal. So bila owner tadi meninggal ataupun lumpuh kekal, ada tak river of income ni? Masih ada tak? Ke dah tak ada dah? River of income akan stop. Betul tak? River of income akan stop. So bila you ada satu plan hibah, katalah you start dengan 1 million. Okay? 1 million punya plan of hibah. Alright? Walaupun river of income ni stop, tapi dia create another river. Dia create satu lagi river yang masuk pergi kepada ocean of wealth tadi. Faham tak? So maknanya bila satu sungai mati, ada lagi satu sungai which is nama dia sungai hibah. Bila ada sungai hibah yang masuk ke dalam ocean of wealth family tadi, dia akan diturunkan tak kepada generasi yang seterusnya? Generasi kedua, second generation. Turun tak? Dia akan turun. So this is where kita nak cerita, kalau satu sungai mati, dengan hibah sebenarnya you create satu lagi sungai yang menghubungkan lake tadi, business tadi dengan kekayaan tadi. Nampak tak? This is how kita nak cerita pada orang. Satu sungai mati, owner mati, jangan risau, masih ada business. Business ni dengan hibah, dengan business protection plan, dia akan create satu lagi sungai ke ocean of wealth. Seterusnya, bila ada ocean of wealth, dia akan keep on mengalir, duit tu akan keep on mengalir, seterusnya akan sampai kepada generasi kedua. Mana generasi kedua still boleh take over tak? Masih lagi boleh take over business. Kenapa saya kata dia masih boleh take over? Okay, katalah you punya overhead kedai makan. Katalah overhead kedai makan sebulan katalah sehari mungkin buat 2,000 lah, let's say. Sebulan katalah 60,000. 2,000 ke? Takkan banyak sangat. Katalah 2,000. So maknanya sebulan you kena ada 60,000 untuk overhead. Betul tak? Now, kalau katalah tiba-tiba owner meninggal, harta beku, family pula tak ada saving, boleh tak nak teruskan kedai makan? Kalau tak ada duit. Kenapa tak boleh teruskan? Sebab apa dia tak boleh teruskan kedai makan? Sebab tak ada duit. Masa dia dah beku. Harta dah beku. Harta dah beku satu. Kalau kata isteri dengan anak tak ada duit, overhead kedai, nak beli barang masak apa semua sebulan 60,000. So last business kedai makan tu. Kalau bisnes kedai motor, boleh tak beli parts? Tak boleh. Betul. Bisnes apa lagi? Bagi satu bisnes kerepek. Nak bayar gaji pekerja, nak bayar gaji, nak bayar mesin, nak bayar itu, hilang lagi apa semua, boleh tak run? Tak boleh. Nampak tak? Tapi kalau kata you sediakan satu lagi sungai yang boleh access family you pada masa you dah tak ada esok. Bisnes masih berjalan tak? Bisnes masih berjalan. Bisnes masih strong. Bisnes masih boleh hidup. Okay? So aliran duit tu masih mengalir tak? Boleh. Aliran duit masih tetap mengalir. So cik, penting tak hibah? Sangat-sangat penting. Sebab apa? Di saat family you tak ada apa, sebab harta kena beku dan sedang lalui proses faraid dan sebagainya, diorang ada instant cash. Di mana instant cash ni diorang boleh guna untuk take over kedai makan, untuk take over you punya business. Okay, clear? Now ini presentation untuk orang buat bisnes. Rasa-rasa bila kau cerita, kat mana aku sebut takaful? Tak ada. Dekat sungai. Aku dah sebut takaful? Tak ada. Hibah aja. Ada hibah. Nampak tak? Sebab tu a good presentation, kita kena banyak pakai gunakan konsep presentation ni bang. Nampak nak menjual ke tak menjual? Tak nampak ni sharing. Nampak sharing tu lah. Sebab kita share apa? Kita share Konsep. Konteks. Ilmu. Kita share konsep. Ini nama dia konsep presentation. Now, cik,
nak tak saya tolong cik buat jambatan ataupun buat river of income, satu lagi sungai hibah yang boleh mengalir ke you punya ocean of wealth. Nak tak saya tolong? Nak tak saya tolong kira? Nak tahu tak berapa? Itu je. Terus buka kote. Sure. Zul, ada tak business owner dalam kepala otak kau? Owner kedai makan ke, kawan-kawan Ada, kau ada. ke? Kedai runcit ada. Betul tak? Boleh tak propose benda ni? Boleh. Pak An, ada tak kawan-kawan kau meniaga? Ada telur ayam. Aku nak kau start open pada diorang ni, SME ni. This is how kita nak capture market SME. Sebelum ni rasa dia nampak tak kenapa dia kena ada hibah? Dia tak nampak sangat kenapa dia ada hibah. Tapi kau kena cerita. Cik, nama pun sungai. Bila boleh kering. Betul tak? Betul. Sebab tu kalau cik tak buat plan B, create satu lagi sungai, masalah tak kalau you tak create satu lagi sungai? Masalah. So ini adalah plan B. Okay, untuk memastikan kekayaan tu tetap, duit tu tetap mengalir. Okay, so agak-agak kalau ada plan B, anak susah tak? Isteri susah tak? Tak ada. InsyaAllah tak. Simple je konsep dia. Okay, faham Pak An? Zul, clear? Clear. Banyak nak belajar malam ni. Banyak. Weh, ni aku dah turunkan habis ni. Aku nak belajar 4 ni macam-macam orang aku jumpa, kau tahu tak? Macam-macam kelas aku masuk, macam-macam orang aku jumpa, macam-macam prospek aku pakai. Kan? Korang dapat summary dia. Korang dapat rumusan dia, MLTT kan. Ni pakai tree. Okey. Kalau katalah prospek engkau tu baru kahwin, katalah baru dapat anak, nak pakai presentation mana? Yang first ni. Boleh pakai yang first ataupun boleh pakai yang second. Okay. So kena tengok. Okay, katalah kawan kau tu tiba-tiba dia baru beli rumah. Nak pakai yang mana? 3. Pakai nombor 3. Okay. Katalah kawan kau tu buat business vape kecil-kecil. Nak pakai yang mana? 4. 4 boleh, 1 boleh. Yes, 4 boleh, 1 boleh. So kena combine kan lah. Contoh dia nak tahu pasal rumah. Okay, cerita dulu pasal number 1. MRT, Sebab apa? MRT2. Sebab apa? Kos hutang tadi kat mana? Kos hutang kat sini. 1. Nombor 2. So kalau dia ada rumah hutang ke? Hutang. Rumah hutang tak? Hutang lah. Hutang. Unless dia beli rumah cash lah. Tapi berapa ramai pula beli rumah cash kan? Itu cerita dia. Betul tak? So kalau katalah dia nak tahu pasal MLTT, okay, open starting pakai piramid ni dulu. Lepas tu baru jump pergi combine kan. Tapi kalau rumah cash boleh juga pakai MLTT kan? Boleh? Boleh je. Boleh je kan? Okey lah, tanya dia, memanglah kau beli rumah cash. Rumah kedua kau nak beli cash ke? Rumah ketiga kau nak beli cash ke? Betul tak? Dah. Simple je. Okey. Okey, yang paling penting ni, kena mahirkan ni. Pasal pokok ni tadi So, aku dah record presentation ni, abang dah record. So, nanti aku bagi link, kau boleh practice lagi. Mahirkan. Mahirkan So, aku nak, it's okay. Masa PKP ni, kita all up, kita belajar. Habis PKP, kita dah boleh lari dah. InsyaAllah. Okay. Satu lagi, kalau ada prospek yang betul-betul nak tahu, tarik dia pergi Zoom. Pakai whiteboard ni. Pakai function whiteboard tu lah. Clear Okay. Alright bang. Okay. So, ada apa-apa lagi tak? Ini dah 12 suku dah ni. Okay. So, kalau tak ada apa, ada soalan Pak An, Zul? Clear bang. Clear Okay, kalau tak ada apa, kita akhiri majlis kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Okay, so nanti link dah ready aku share. Boleh bang. Okay, alright. So, Alright. okay, setakat ni je kelas kita. Terima Right, guys. kasih bang. Terima kasih. Okay, sama. Sama Zul. Terima kasih. Sama Faan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.